Kita sebut hidayah ni takut juga tuan kan. Sebabnya kalau tak dapat hidayah, maka tak boleh masuk syurga lah. Masuk neraka takut juga kan, pasal-pasal hidayah ni. Yang ayat satu saya baca, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, Allah kata kamu tak boleh nak bagi petunjuk kepada siapa yang kamu sayang. Sesungguhnya Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kan? Contohnya lah tuan-tuan, contohnya petunjuk ni, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ni mendapat selawat dan rahmat dari Tuhan mereka. Siapa? Saya tak baca ayat sebelum tu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila menerima musibah, dia pun kata inna lillah, sesungguhnya kita ni kepunyaan Allah, kita ni di bawah kudrat dan iradah Allah Ta'ala, redha, sabarlah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ni memang akan kembali kepada Allah SWT. Maka orang ni dapat selawat dan rahmat daripada Tuhan mereka, yang saya baca tadi, wa ulaika humul muhtadun, mereka ni mendapat petunjuk. Yang kita takut tu apa? Ujian PKP demi PKP, COVID yang berterusan, walaupun dah nampak ni sikit, kurang sikit, alhamdulillah, dia berterusan lagi, masih takut-takut lagi kan. Maka bila kita berlaku je rasa susah kerana COVID ni, tak boleh itu buat ini, ekonomi jatuh, tak boleh berniaga, tak boleh kerja, tak boleh keluar, tak boleh nak balik kampung, tak boleh datang negeri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehendak Allah, takdir Allah, sabar, redha. Maka orang ni dapat rahmat, Allah kata, dan termasuk orang yang mendapat petunjuk, wa ulaika humul muhtadun, termasuk orang yang mendapat petunjuk. Takut apa? Takut kita ni tak berubah pun, nak marah ni, tak habis-habis ni, COVID ni, PKP tak habis-habis ni, nak marah tu tak redha, tak sabar, salah itu salah sini, macam-macam lah disalahkan orang kan. Jadi tak boleh masuklah yang petunjuk tadi tu, kan. Maknanya yang dalam konteks sekarang ni, kalau kita ni tak ada perubahan, tak ada keinsafan, tak ada keredaan kerana dilanda musibah COVID ni, maka kita tadi tak masuk dapat petunjuk. Tu kata Allah bagi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, tuan kan. Petunjuk ni pula tuan, petunjuk ni dia banyak jenis kan, banyak jenis. Cuma kita tak baca lagi ni, saya tak boleh nak detail sangat sebelum masuk yang teks kita ni. Setiap amalan kita tu semuanya daripada petunjuk Allah SWT. Kata tuan-tuan sekarang ni kan, tuan-tuan ni tadi datang awal-awal solat pada maghrib berjamaah. Saya tak sempat, ini takdir tuan-tuan, tak sempat berjamaah tuan-tuan, berjamaah dengan anak saya je. Sebab apa? Ada ujian lah, ada lori mati atas flyover tu, jadi tersekat lama kat situ. Jadi bila berlaku saya tu baca inna lillah
wa inna raji'un, maka pahala solat berjamaah ni dah tak dapat. Pada dapat pahala niat jelah, tapi dapat pahala tu, pahala innalillah tadi, pahala sabar, pahala redha dapat. Ganti yang lain lebih lagi tuan-tuan. Lebih macam mana? Bila kita ni timur ujian, pertama kelebihan dia bila kita redha dan sabar, illa kaffarallahu biha min khotayahu, Allah kafarakan dosa. Satu. Yang kedua, in asabatu dharra sabara fakanat khairan lah. Bila dia timur musibah, dia sabar dan redha, maka kebaikan baginya, pahala. Yang kedua tadi dapat selawat dan rahmat dari Tuhannya. Yang ketiga dapat petunjuk. Empat. Allah ganti. Jadi sebenarnya kita diterima ujian ni tuan-tuan, kita terima ujian ni, walaupun kita tak boleh solat berjamaah, Allah ganti dengan empat perkara tu, kan? Allah ganti empat perkara. Tapi maknanya aktiflah beribadah di rumah kalau tak boleh datang ke surau ni. Itulah mukadimah untuk Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk ni, ya. Kita tengok makna dalam beberapa kitab yang macam biasa yang saya bagi tahu tuan-tuan. Daripada kitab Akidah Islam, Al-Hadi maknanya Maha pemberi petunjuk, sama je huraian dia, iaitu memberikan jalan yang benar kepada segala sesuatu agar langsung adanya, ya, adanya jalan yang benar itulah, dan terjaga kehidupannya. Sama mana memberi petunjuk tuan kan. Kita petunjuk ni kan, tiap-tiap hari kita minta petunjuk. Dia kena minta, kena doa, kena usaha dapat petunjuk. Kita tak boleh tak dapat petunjuk, tak boleh gitu. Dia tak boleh menyerah, dia kena berusaha dapat petunjuk. Di antara usahanya doa. Dan kita memang tiap-tiap hari memang paling-paling kurang 17 kali sehari dah kita minta petunjuk. Ihdi, dia daripada perkataan hada, memberi petunjuk. Yahdi, Allah bagi petunjuk. Ihdi, bagilah petunjuk. Fi'il amar, bagilah petunjuk. Ihdi tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, bagilah hidayah, bagilah bimbingan, bagilah tunjuk ajar. Ya, semua tu minta dengan Tuhan, minta dengan Allah Ta'ala. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Macam mana jalan yang lurus? Macam mana nak mati dia jalan lurus? Mak rempit dah. Mati dia jalan lurus, mak rempit. Jalan lurus je dia speed. Mati, kan? Banyak berlaku, saya kata tuan-tuan. Saya balik kampung sana, tanya-tanya, tak ada seorang budak. Balik lain kali pula tak ada. Air raya tu, berlumba dekat lebuh raya, kat rumah saya tu, lebuh raya apa ni, apa yang pergi ke Pasir Timur tu, apa LPT dekat rumah saya. Turun je lebuh raya tu, tak jauh rumah saya. Tu mati di jalan lurus, tapi mati tu tak nak yang tu. Yang ni apa maksud jalan lurus? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dalam doa-doa tahlil ada, minan nabiyyin wasiddiqin, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti orang-orang yang engkau bagi kurnia. Siapa yang Allah bagi kurnia tu? Minan nabiyyin, tafsir, sebahagian tafsir, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, jalan para rasul, pelajaran agama lah, jalan agama. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang yang sentiasa berpegang kepada Allah Ta'ala. Wasyuhada, jalan pada syuhada. Wassalihin, jalan orang soleh. Minta nak jalan orang soleh, dalam semayang 17 kali sehari,
Tapi di luar semayang ikut jalan orang tak soleh. Ni kita silap kita ni. Minta nak jalan soleh, kat luar ni ikut orang tak soleh. Ikutlah orang soleh, kan? Bukan nama soleh, orang yang soleh. Tapi kalau soleh tu baguslah nama dia, maknanya orang yang baik-baik lah, soleh. Ada satu ni tuan-tuan masa saya berada dalam satu dakwah itu, kita tak sebut tak baik, tak apa ni, boleh juga buat macam tu tak baik, cakap kasar-kasar dengan orang tua tak baik, dia tak panggil tak baik, dia panggil tak soleh tu. Tak soleh tu bagus tak? Istilah tu guna. Jadi itulah petunjuk tu jalan agama lah, jalan agama, jalan para nabi. Ambil contoh orang-orang yang soleh. Itu satu makna tuan. Kita ambil satu makna lagi. Al-Hadi, daripada kitab lain pula. Semua kitab tauhid ni. Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, sama je. Yang tadi kan tuan-tuan, ayat yang innaka la tahdi man ahbabta tadi. Sesungguhnya Muhammad, kau tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kau sayang. Abu Talib kan tuan. Abu Talib. Dia ni dengan Nabi orang yang paling rapat dengan Nabi lah. Nabi ni mak dia tak lama, 4 tahun dekat kampung Bani Sa'ad dah. Dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun baru balik. Lama tuan, dia pergi menyusu. Dia ambil angin kampung. Lepas tu baliklah dengan mak dia. 6 tahun mak dia meninggal. Duduk dengan atuk dia 6 tahun, 8 tahun duduk dengan atuk dia. Atuk dia ni ramai-ramai cucu dia Nabi lah. Atuk dia paling sayang, Abdul Muttalib ni. Kalau duduk dekat Kaabah tu, orang keliling dia, ialah dia pemimpin. Nabi duduk atas riba dia, kan? Tapi tak lama, 8 tahun Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Sedih juga liku-liku kehidupan Nabi, ya. Maknanya dia daripada seorang pakcik atau apa, berpindah-pindah sampai Abu Talib, sampai dia kahwin. Sampai dia kahwin umur 25. Abu Talib lama, maknanya Abu Talib ni ramai anak dia. Abu Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ali, anak Abu Talib ni. Tapi dia sayang dengan Nabi. Kan tuan. Nabi dia paling sayang sekali, tapi dia tak nak ikut Nabi. Itu sebab apa? Sebab petunjuk tu daripada Allah SWT. Ada hikmah-hikmah yang tertentu. Yang maha memberi petunjuk, sama, hanya Allah sahaja yang mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Yang saya baca tadilah, kan? Jadi yang saya sebut tadi tentang ibadah, ya tu kan. Tuan-tuan datang solat fardu berjamaah, kan? Hidayah daripada Allah tu. Hidayah tu. Allah campakkan hidayah sini. Tapi bukan Allah ni dia bagi tu maknanya tak adil. Dia bagi secara adil lah. Orang yang rajin, orang yang minta, orang yang usaha, Allah bagilah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah bagi petunjuk, maka dia dapat petunjuk. Maknanya, kan, kalau tak bagi petunjuk, kan, waman yuridillah faulaikamul khasirun. Siapa yang tak dapat petunjuk, maka dia termasuk orang yang rugilah, kan? Jadi tuan-tuan ni alhamdulillah dapat petunjuk solat berjemaah. Lepas tu tak mestinya dapat petunjuk berzikir. Ada orang lepas solat fardu berjamaah dia pun bangun, tapi kita jangan sangka buruk, dia zikir masa berjalan lah. Tapi maknanya kalau kita lah, kan, kalau kita tak zikir, mana kita tak dapat petunjuk zikir.
Lepas tu zikir, semayang sunat apa semua, pengajian. Kan? Kalau biasa tempat saya sana di Kuala Selangor tu, saya bilang bila saya sampai, saya bilang ada 5 soft, kurang sikit sekarang ni. Satu soft sebab jarak ada 20 kali 5 100. Masa pengajian lepas tu ada 40, 30, 50. Separuh tak dapat petunjuk pengajian, tapi kita sangka baik. Dia mungkin ada apalah kan. Ini untuk kita sendirilah kan. Jadi itulah dia tuan-tuan. Petunjuk ni kita jaga betul-betul supaya kita ni sentiasa minta dan kita usaha nak dapat petunjuk ni. Dan usaha bagi penerangan, bagi ilmu kat orang. Kalau kita ada ilmu, paling kurang apa pada anak kita. Sebab dah kalau Allah tu beri petunjuk, inspirasi daripada tu kita bagi petunjuk. Kita bukan bagi petunjuk, kita ni memberi bimbingan supaya petunjuk atas Allah. Kita ajarlah begini kita kata contoh kita kata kalau solat ataupun mengaji dalam masjid, solat jangan baca kuat-kuat. Sebab Nabi ada larangan ketika Nabi duduk bermunajat, duduk berzikir dalam tabir lah, dia dengar ada orang mengaji kuat, Nabi pun keluar. Kan kamu bermunajat dalam masjid, janganlah kamu wala yuziyanna, perkataan tu, hadis tu, jangan kamu menyakiti orang lain, dan jangan kamu jangan mengangkat suara. Sebab apa? Mengganggu orang ni tengah sembahyang sunat kita, dan kalau kita mula mengganggu kan. Mengganggu ni bukan saja sembahyang sunat, berzikir, mengganggu orang berzikir, mengganggu orang bermunajat, mengganggu orang tidur tak boleh dengan mengaji kan tuan. Tak boleh. Lepas tu dalam solat pula pun jangan kuat, samalah. Dan solat pun jangan kuat. Kalau kita makmum, imam je kuat, takbirnya, rukun kaulinya apa. Kalau terlalu mengganggu, hukumnya haram. Kan? Kita bagi tahu dah, tak ikut-ikut. Sebab apa? Kita bagi tahu je, yang bagi petunjuk Allah. Macam tu. Contoh, tuan. Ni satu lagi daripada satu kitab lagi. Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk. Maha tu maknanya Allah sajalah yang boleh bagi petunjuk. Kalau tak Allah tak bagi, wa man yudlil fama kana lahu min had. Kalau Allah tak bagi petunjuk, tak ada siapa pun boleh bagi petunjuk. Tu kita kena faham kan. Dia memimpin hamba-hambanya, memberi kejayaan serta mengarahnya berbakti kepada manusia lain. Memimpin hamba-hambanya, memberi kejayaan. Petunjuk ni jalan, bimbingan, ataupun kita panggil taufik tuan. Bagi taufik itu bagi jalan petunjuk, jalan petunjuk tu kan. Jadi berjayalah dia tu, memberi kejayaan serta mengarahnya berbakti pada orang lain. Dan kemudian kita pun menyebarkanlah ilmu supaya orang tu dapat petunjuk. Sebar ilmu. Baik tuan-tuan, kita balik tadi yang tentang yang awal tadi. Kita baca kitab kita ni tuan-tuan. Tengok jam berapa lebih dah. Saya baca perenggan pertama. Allah memberi petunjuk kepada semua makhluk sesuai dengan peranan yang dikehendaki dan beban yang mereka pikul. Maknanya kita hidup atas dunia ni, yang bimbanglah Allah bagi petunjuk. Ni yang masuk ayat Quran. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi petunjuk kepada setiap ciptaannya
Surah Taha ayat 50. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, maka menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing serta memberi petunjuk. Surah Al-A'la. Macam ni tuan-tuan. Saya baca sampai panjang-panjang tadi tu supaya nampak keterangan dia kata Allah tu bagi petunjuk pada semua makhluk sesuai dengan peranan. Peranan dia ini begini. Kalau kuda, apa peranan dia? Kalau kerbau, apa peranan dia? Kalau manusia, apa peranan dia? Jadi Allah yang bagi petunjuk, kan? Ini petunjuk umum dulu. Peranan yang dikenaki dan beban yang mereka pikul, kan? Dan apa yang mereka hadapi dalam hidup mereka ni, kan? Kita ambil surah Al-A'la ni sesenang tuan-tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Dialah yang suci macam mana? Subhanallah, tabarakallah, subhanaka. Lagi apa lagi? Yang mensucikan Allah ni. Sucikanlah. Sabbis, mana tengok kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Ta'ala, tengok hebatnya alam ini. Subhanallah. Anak jatuh tangga, subhanallah, subhanallah. Itu bukan subhanallah, itu innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nak baca subhanallah tak apa juga, berzikir juga, kan. Cuma subhanallah ni, sucikanlah nama Tuhanmu, sabbihisma rabbikal yang maha tinggi. Allahu akbar. Ada saya terangkan mengenai tazkiyatun nafs melalui penciptaan Allah, tuan, kan. Allah ni belum cerita alam lagi, cerita kita ni. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfah. Allah jadikan kita ni pada air mani. Air mani ni ma'im mahin, air yang hina. Hina tu bukan hina terhina, bukan apa. Kalau duduk tengah padang situ, tak ada orang nak beluli pun. Tak adalah orang pergi kutip macam kutip mutiara kat Sabah. Tak ada, mana tak ada apa-apa. Tapi dialah yang jadi usus kita, dialah yang jadi paru-paru kita, dialah yang jadi jantung kita, dialah yang jadi urat saraf kita. Air mani tadi tu, subhanallah. Tu subhanallah, kan tuan-tuan, subhanallah. Jadi allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan, yang menyamaratakan. Dia cerita ni balance, dalam keadaan balance, kan. Tangan sama panjang je tu, sama panjang. Sama panjang. Fasawwa, Allah menciptakan sama panjang je. Tak ada panjang sebelah ni pun, sama je ni. Ruas-ruasnya apa ni sama ni. Subhanallah, tabarakallah ta'ala. Ya Allahu akbar. Itulah sucikan nama Tuhan tu. Ni ujung jari kita ni sampai ke siku ni, tuan-tuan letak kat belakang lutut tu. Lutut ni depan ni, belakang lutut tu sampai ke tumit sama je. Buat sekarang kalau rasa nak buat. Kalau tak nak buat sekarang, buat masa balik tengok sama je, semua orang sama. Subhanallah. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Ni yang nak cerita ni. Allah ni yang memberi kadar-kadarnya dan dibagi petunjuk. Ni yang cerita Allah bagi petunjuk. Fahada tu Allah bagi petunjuk. Macam mana? Helang yang terbang di angkasa raya, dia boleh nampak ular celah semak sana. Allah bagi mikroskop kat dia. Itu Allah bagi petunjuk tu, fahada tu. Itulah ikut bahagian masing-masing. Unta boleh berjalan di padang pasir selama 7 hari tanpa berhenti, sesuai dengan padang pasir tu, unta tu.
Kalau kita tak usah kata 7 hari, sejam pun dah pengsan dah kan. Itu Allah bagi petunjuk kan. Bagi petunjuk. Anjing deria bau dia, pakai alam ni. Manusia reka nak kesan pencuri, nak kesan dadah, pakai alam. Lalu je alam bunyi, cek tak ada apa-apa pun, alam boleh sewa tuan. Tapi anjing dia tak boleh, dia tahu kan. Wallazi qaddara fahada, Allah bagi petunjuk tu kan. Petunjuk tu jalan lah, bagi jalan. Tu yang disebut tadi ni. Sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan sesat, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat membimbingnya ke jalan yang lurus. Saya tak baca semua tuan ya. Makna saya dah terangkan ni. Petunjuk tu Allah bagi. Kita ada dua je. Petunjuk petunjuk Allah, kesesatan. Kita nak yang mana? Kalau tak dapat petunjuk, sesat. Saya baca Al-Quran tadi. Wa may yahdillah tu. May yahdillah fa huwal muhtadi. Siapa yang Allah bagi petunjuk, maka dia dapatlah petunjuk tu. Macam tuan-tuan kan, siapa yang Allah sesatkan, maka dia rugi. Itu Al-Quran. Jadi dia kata sini, iman yang ada pada kita ni, dia memberi motivasi kat kita. Iman bersifat intrinsik bagi manusia. Maknanya betul lah, tuan-tuan datang ni pun ke masjid ni atas dasar iman, perintah Allah Ta'ala, dapat pahala kan, iman lah tu. Saya buat sikit-sikit lagi uraian dia tuan. Kemudian dia kait kat sini tentang alam ruh kan. Alam ruh dulu, masa kita berada di alam ruh, alastu birabbikum, Allah tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Ruh pun jawab, bala, ya. Kita pun tak ingat dah ruh masa alam ruh. Allah tanya ruh ni, Allah tanya, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab dah tuan, bala, ya. Jadi kita ada perjanjian dengan Allah Ta'ala kan. Tapi nak sampai ke kita ni nak mengakui Tuhan tu, Allah bagi kita tubuh badan, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita rezeki kan. Itu kata Allah yang bagi petunjuk tu, akal tu kan. Dengan akal jadi bila orang dapat petunjuk, dalam kitab ni kata, dia memang dapat sungguh, macam fahwal muhtadi. Dia tak akan makna dia rela mati, dia sanggup susah asal dia sentiasa berpegang kepada pelajaran agama, keimanan, pegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia rela bila dapat petunjuk ni, ciri-ciri dia. Di sini dia sebut, Nabi sebut tentang orang yang dapat petunjuk ni. Berbahagialah orang yang berada di malam hari sebagai seorang yang melakukan ibadat haji, dan di pagi harinya sebagai pejuang. Sahabat tanya, siapa mereka tu Rasulullah? Yang dapat malam dapat petunjuk, dapat ni siang pejuang. Nabi kata, Nabi menjawab, siapa saja keluarganya bertambah banyak dan tangannya bertambah sempit, keadaan serba kekurangan, namun dia berbudi pekerti indah pada keluarga. Dia masuk ke rumah dengan wajah tersenyum dan keluar juga dengan tersenyum. Aku adalah golongan dari golongan mereka, dan mereka dari golonganku. Itulah para haji yang menjadi pejuang di jalan Allah. Masuk isyak ginilah, sebab sikit sangat baru azan dulu Bilal, lepas tu saya sambung dalam 10 minit tu, kita berhenti lah insya-Allah. Elok nak habis kat tajuk, biar senang habis tajuk.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan, tadi Nabi bagi contoh orang yang dapat petunjuk ni, dia maknanya anak dia ramai, lepas tu dia ni kerja pun biasa je tapi dia senyum je tu. Itu contoh orang dapat petunjuk. Nabi pun kata aku masuk golongan itu. Kemudian di sini dia kaitkan tuan-tuan dengan kata rujukan yang selalu diambil di kitab ni, Al-Fudail bin Iyad. Dia kata, andaikan aku berkawan dengan seorang yang fasik tapi indah berbudi pekertinya, maka aku lebih menyukai daripada berkawan dengan seorang abid yang buruk budi pekertinya. Kemudian diambil kata-kata Nabi lagi, hadis, budi yang luhur itu adalah kalung keredaan Allah yang diikatkan pada leher dengan kukuh. Untaiannya adalah rahmat yang terikat kukuh dalam lingkungan pintu syurga. Tuan, daripada petunjuk tadi dikaitkan dengan akhlak, kan? Akhlak ni memanglah petunjuk Allah Ta'ala, kan? Akhlak ni
Sebabnya hadis Nabi kata akmalul mu'minina ahsunuhum khuluqa. Sesempurna semula akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Okey. Maksud dia Nabi kata sesempurna iman seseorang itu ialah yang paling baik akhlak dia. Akhlak yang main tu kan. Akhlak ni kalau ikut hadis lagi satu, min husnil mar'i ma tarku ma la ya'nihi. Tanda kebaikan seorang itu ialah meninggalkan yang tak berguna kepadanya. Maksudnya qaulin wa fi'lin, kata-kata dia, perbuatan dia lebih berkait dengan orang ni kan, berkait dengan orang. Akhlak ni yang bankrupt nanti di akhirat tu, yang bankrupt pun qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akalama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang yang berdosa ni, nanti orang buat dosa yang saya sebut 5 perkara tadi ni, nanti di akhirat orang yang dia zalimi, orang yang dia aniaya tu minta pahala dengan dia sampai habis pahala dia. Tu bankrupt tu kan. Tak apa dia, qad syatama hadza, mencaci-caci orang, wa qazafa hadza, menuduh orang, buat fitnah, viral. Zaman viral kan, zaman viral, bahaya betul lah kan. Kena ingat lah tuan ya, saya pun, kita ni mudah sangat tak tabayun, tengok aja hantar. Banyak benda yang dalam sebulan dua ni saya betulkan tuan-tuan. Saya bukan pandai sangat, saya rujuk dah, saya rasa ni saya dah rujuk lah. Lepas tu saya bagi tahu dah tak betul tu awak para tu. Itu yang dari segi hukum-hukum agama kan. Dia kata ni selawat sekian. Ni doa sekian kan. Lepas tu apa lagi kan. Jadi saya tengok sahih tak sahih, betul tak betul. Satu tu contohnya dia kata kita meninggalkan doa yang teragung. Agung. Doa yang teragung. Bunyi muziknya video kan, dia buat cantik-cantik sekarang ni, macam-macam video. Kalau anak-anak muda cara nak buat video tu nak so cantik tu, dengan muziknya, dengan pemandangannya, dengan suaranya, dengan apa kan. Doa ini doa sebelum minum, nawaitu syifa'a bibarakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni doa teragung kita tinggal ni, daripada Syekh sekian. Lepas tu saya pun tengok dia baca tu, saya nak cek sebab apa. Saya dengar dia baca tak betul. Nawaitu syifa'a okey lagi, bibarakatin tu dibaca bibarakatin. Dia mana ada bibarakatin, bibarakatin. Bila terpengaruh dengan bahasa sendiri, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bibarakatin. Jadi doa tu tak salah. Aku berniat nak sembuh dengan berkat Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Itu tawassul lah nama dia. Tapi yang ada ni pun dah cukup dah. Bismillah ala barakatillah. Bismillah Allahumma barik lana. Selawat yang teragung apa semua. Selawat begitu daripada Syekh Habib ni. Tak salah, saya bukan cakap salah. Kalau betul makna dia tak salah. Tapi Nabi kata dah, selawat yang terbaik ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat Ibrahim yang dipanggil itu selawat yang terbaik. Ada penghulu selawat lagi tak diamalnya, datang yang syekh tu ni apa ni bagi tahu dalam ni dia viral ke main lagi. Amal yang tu lah 10 kali pagi 10 kali petang tadi. Contoh tu saya kata tak salah. Kalau makna tak salah tak apa. Jangan sampai kita memuji, emang disuruh memuji Nabi, jangan memuja kan. Jadi tuan-tuan, akhlak ni kaitan kuat Maknanya
dosa mencaci cerca dengan mulut ni, dosa buat fitnah viral apa semua, dosa makan harta orang lain, dosa membunuh orang, dosa memukul orang. Bukan free je. Oh, gelebel dia. 3 orang ditumbuk. Gelebel atas dunia ni, kat akhirat kamu dengan malaikat gelebel pula kan. Maknanya dah, tuan. Tak lepas buku-buku orang. Jadi dosa-dosa ni maknanya itu kaitan dengan syurga. Kalau akhlak ni kaitan dengan syurga. Jadi petunjuk ni dia kait. Maknanya kalau kamu dapat petunjuk tu, kamu memang akhlak yang baik. Satu. Yang kedua, dia bagi cerita sini. Pencitraan positif. Dia bagi cerita seorang raja sakit. Lepas tu dicarilah doktor. Dapatlah doktor yang baik, tapi doktor tak nak pergi. Kan? Sebab susah, doktor zaman dulu susah kalau hebat-hebat sangat kan. Arkitek dengan doktor zaman dulu kalau pandai sangat susah. Sebab apa? Doktor ni, kau berubat aku, kalau baik aku bagi hadiah macam-macam dapat, kalau tak baik bunuh. Itu susah. Bunuh aja ni kan. Kalau arkitek ni buat cantik-cantik, lepas tu kena bunuh juga. Sebab apa? Tak nak nanti ada bangunan yang lagi cantik pada ni. Arkitek ni yang paling pandai. Kalau arkitek ni ada, mungkin dia buat tempat lain cantik, bunuh. Susah betul dulu kan, cerita-cerita lah tuan. Jadi tapi doktor raja ni, dia panggil, disuruh lah dia raja kan. Raja dia orang ada kuasa ni, macam-macam lah. Jangan salah guna kuasa, sudah lah. Siapa yang tak vaksin, tak ada peraturan wajib vaksin, tak ada dah bahagian parlimen lagi, tak ada peraturan. Tapi saya akan menyusahkan orang yang tak nak vaksin. Itu diktator namanya tu. Minta maaf cakap tu terang sikit. Tapi kan, jangan sampai diktator macam tu. Mufti kata harus vaksin, harus tak vaksin, dua-dua harus. Bila harus ni dua-dua. Jadi yang kita paksa tu, kita dah diktator lah bagi saya kan, salah guna kuasa. Baik, bagi cerita pasal anti, pasal perlu vaksin tu tak boleh bincang. Kalau bincang ni bergaduh kan. Saya cuma bincang dari segi ni, apa, diktator tu kita ni, jangan sampai peringkat kena apa, nak kata apa, menzalimi rakyat kan. Kita menanggung nanti. Jadi raja ni, doktor tu pun datang lah, sebab dah askar raja datang. Dia kata, tuanku, saya boleh berubat tuanku, tapi biar orang lain semua keluar, dia kata. Macam menuju 4 belalang nak berubat tuan puteri ni kan. Semua keluar, kita disuruh keluar semua, tinggal dia yang dengan puteri tu. Jadi bila dah keluar semua, dia ambil pisau, dia pergi nak tikam raja tu. Raja ni takutlah, lari sana lari sini lah. Penyakit dia penyakit lumpuh kan. Tapi bila takut pisau tu, dia jadi boleh bergerak pula. Itu cara doktor tu berubat lah kan, cara berubat lumpuh ni. Jadi boleh. Lepas tu bila sedar tu, aku dah boleh ni. Tu saya berubat tuanku ni. Dah boleh bergerak dah ni kan, boleh bergerak. Jadi dia punya perbandingan tu tuan-tuan, perbandingan tu Allah ni bagi petunjuk macam-macam cara kan. Cara susah, cara ujian, yang kata, kalau kata ujian kan, ujian tsunami, ujian COVID, ujian itu, maka rasa insaf kerana kekuasaan Allah Ta'ala. Kan ada orang tengok kan, ombak tu kan, tsunami tu besar punya tu, dia hanyut habis. Mana dia dijumpa, dia tempuh tu habis hanyut, sampai kat masjid dia break. Kat Penang berlaku tu, masjid terapung kat Penang tu pun ada orang cerita tu, dia daripada laut tu kan, daripada laut tu gelombang sampai kat masjid dia elak. Subhanallah. Jadi orang tengok tu masuk Islam. Ramai orang masuk Islam kerana tengok peristiwa tu. Itu Allah bagi petunjuk ni, tu cara tu. Ada dia ni lara je, lepas tu anak dia yang tak apa sihat tu meninggal.
Yang sihat pun tengah gagah muda remaja, speed motor sekali laju-laju, kena kepala jabatan, meninggal. Lepas tu saya tengok dia tiap-tiap Jumaat kampung saya dulu masa kecil dulu, duk kelik kitab pergi jumpa tok guru. Selama ni mana nak tengok kitab dia tu kan? Itu petunjuk ni Allah bagi ni, masa cara senang, cara susah, insya-Allah kita mohon petunjuk tu kan, mohon petunjuk. InsyaAllah Allah bagilah hikmah-hikmah daripada pengalaman hidup kita tu, dapat petunjuk. Ramai dapat petunjuk macam hati-hati siapa ni, adalah sebab-sebab dia dapat petunjuk tu kan, ramai hati hijrah kan. Alhamdulillah. Tu contoh dia tuan kan. Kemudian macam saya kata tadi, kaitan dengan petunjuk ni, kita ni inspirasi dia itu kita mengajar orang apa yang kita tahu kan, ataupun apa yang kita dengar, apa kita sampaikan kepada orang lain supaya orang tu faham, Allah bagi petunjuk kat dia. Itu tugas kita lah kan. Dalam kitab ni saya ringkaskan tuan-tuan. Jadi kita ni nak bagi petunjuk kat orang tu, nak kita kena ada ilmu dululah. Kalau pandai Quran, ajar ilmu Quran. Apa-apa sajalah, juga ilmu-ilmu duniawi yang berfaedah, ilmu fardu ain pun boleh lah kan. Kita mengajar orang lain. Adalu ka fa'ilihi itu, tapi itu patah harap kata orang yang menunjuk tu seperti orang yang buat, boleh pahala besar. Dan dia memang termasuk termasuk yang 3 perkara tu kan. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Bila mati anak Adam tu, kat in qata'a tu, yang orang putih ambil itu, iza mata ibnu Adam in qata'a, kat, jadi orang putih panggil. Ambil bahasa Arab tu, in qata'a tu, kat tu. Kita ingatlah bahasa Inggeris kan, rupanya bahasa Arab. Terputuslah amalannya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, jangan daging yang tak bermanfaat, tak boleh dosa pula kan. Au waladin soleh, ataupun anak yang soleh yang berdoakan kepadanya. Maknanya yang kita bagi kat surah An-Nur ni, nampak pembangunan saya datang berubah kuat betul pembangunan surah An-Nur ni tuan. Maknanya kita buat tu, kita bagi sumbangan tu, kita meninggal pun orang guna, pahala tu sentiasa berjalan. Ilmu yang bermanfaat tu, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita ajar ilmu yang fardu ain lah, fardu kifayah pun tak apa. Ajar matematik pun kalau untuk kebaikan matematik ni kan, ilmu fardu kifayah boleh juga, contoh kan. Jadi kita ajarlah, kita jangan kedekut ilmu, jangan malas nak mengajar orang. Kita ada ilmu, kita sumbanglah. Sebab apa? Satu, kita menyahut seruan bagi hidayah oleh Allah Ta'ala ni. Yang kedua, pahala banyak, dan juga boleh membentuk umat ni makin baik kan. Jadi itulah penerangan mengenai Al-Hadi tuan, ya Allah tu Maha bagi petunjuk. Kemudian doa dan harapan, ya Allah yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah hamba-Mu supaya sentiasa berada lurus di jalan-Mu. Jangan biarkan aku terus melangkah tanpa tujuan jelas hendak ke mana. Jangan jadikan hidupku sia-sia belaka. Kita tuan-tuan, bila dah kita faham ni, masa kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti orang kau bagi kurnia. Siapa dia? Jalan para nabi, para soleh. Ingat orang soleh tak apa dah tuan ni, siddiqin syuhada. Ingat jalan para nabi, jalan orang soleh. Ingat aku nak jalan tu kan. Kita baca perhatian biar kita ada faham makna dia kan. Dan banyak lagi lah doa-doa yang minta petunjuk.
Rabbi pilih warhamni, Rabbi pilih ampunkan aku, warhamni kesiankan aku, rahmatkan aku, sayangkan aku, warhamni tuan-tuan. Wajburni, sempurnakan kekurangan aku, warfa'ni, angkatkan aku, warfa'ni warzuqni, kurniakan aku rezeki, wahdini, bagilah aku petunjuk ya Allah. Bagi tu. Petunjuk apa? Min umurid din wa umurid dunya. Urusan agama dan urusan dunia. Dunia pun nak tahu kat petunjuk ni, kan? Kita pilih kerja ni, kita buat ni, kan? Kita buat urusan ni, nak petunjuk Allah Taala juga, kan? Jadi bila kita minta doa, pemudahkan, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim, Rabbi yassir min umuridin wa umurid dunya, daripada urusan agama dan urusan dunia, kan? Ya Allah, bagilah petunjuk pada aku daripada urusan agama dan urusan dunia. Tu doa. Baik tuan-tuan, dia punya fadilat dia mengikut pengalaman pengarang ini. Siapa yang membaca Ya Hadi setiap malam sebanyak mungkin, pasti dia berupaya, insya-Allah dia berupaya keluar daripada pelbagai kesulitan yang sedang dialami. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Kalau dulu Ya Nafi', Ya Nafi', kita belajar kan yang sebelum ni kan, Ya Nafi'. Ya Nafi' itu kalau kita ada masalah keluarga, insya-Allah akan Allah bagi jalan penyelesaian, kan? Kemudian macam-macam lah dia punya kelebihan tu, jadi yang Hadi ni keluar daripada pelbagai kesulitan, insya-Allah. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, baca sebanyaknya lah, kan? Jadi dah setakat masa yang saya minta maaf mengambil masa yang terlebih sikit. Datang sebulan sekali, kalau berhenti syak berhenti antara 30 minit dengan 30 minit tuan. Kejap sangat kan. Jadi kita azan, kita ambil selepas tu untuk bermanfaat kan ilmu ni. Semoga mendapat manfaat dan kita mendapat petunjuk Allah SWT, dan semoga kita mendapat petunjuk ke syurga. Dia petunjuk banyak, petunjuk umum, petunjuk iman, petunjuk ibadah, petunjuk syurga. Maknanya yang kita buat ni jalan ke syurga yang kita buat ni, kan? Akhlaknya, ibadahnya, kita jaga semua. Maknanya petunjuk ke syurga tu. Jenis-jenis petunjuk ni antaranya petunjuk ke syurga. Mana kita dah menjadi seorang yang beramal dengan amal ahli syurga, insya-Allah tuan, insya-Allah. Jawablah insya-Allah. Jadi saya mohon ampun kepada Taala dan minta maaf dari tuan-tuan jika ada kekurangan, kesalahan sebagainya. Apa yang baik dari Allah Taala, apa yang kurang Taala sendiri, hakikat berlaku di dunia kita tangguh majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.